Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sesekali kamu mati melainkan mati dalam keadaan Islam. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Surau An-Nur Bandar Puteri, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Ahli Jawatan Kuasa Surau An-Nur Bandar Puteri, seterusnya Ahli Jemaah, Ahli Qaryah Bandar Puteri yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama sekali, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan izinnya kita masih diberikan kurniaan kehidupan di muka bumi ini untuk kita melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah, memakmurkan bumi Allah, melakukan apa yang disuruh oleh Allah dan mencegah apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan amalan-amalan soleh, amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan ibadah yang kita lakukan sepanjang hari dari semasa ke semasa untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kasih sayang dan rahmat kepada kita dan melindungi kepada kita segala daripada musibah dan ancaman wabak yang semakin membimbangkan kita, iaitu wabak COVID-19 yang mana terkini tuan-tuan dan puan-puan ahli karya sekalian, Selangor masih kes yang tertinggi yang dicatatkan dari semasa ke semasa. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan ahli karya Bandar Puteri yang saya kasihi, insya-Allah kita bertemu kembali dalam satu majlis ilmu, majlis kuliah yang dijadualkan kepada saya membincangkan tentang perkara fiqh munakahat. Fiqh munakahat kita rujuk kepada kitab Fiqh Manhaji Asy-Syafi'i, yang disusun oleh Imam mazhab kita, Imam Syafi'i, berkenaan dengan bab munakahat. Tuan-tuan dan puan-puan ahli qaryah yang saya kasih sekalian, tajuk yang terakhir yang kita bincangkan beberapa bulan yang lepas, kita tidak dapat untuk meneruskan kuliah kita bermula, kalau tak silap saya lah, bermula bulan 10. Bulan 9 kita masih kuliah lagi. Bulan 10 kita tak dapat nak meneruskan kuliah disebabkan perintah kawalan pergerakan bersyarat yang telah ditetapkan di daerah Kelang ini pada ketika itu dan ketika ini, sehinggalah terjadinya PKP. PKP ini perintah kawalan pergerakan yang ketatlah, dengan tujuan untuk
memutuskan rantaian COVID-19. Tapi macam mana pun tuan-tuan, dengan kemudahan teknologi yang diperolehi pada zaman kita ini tuan-tuan, haruslah kita manfaat untuk perkara-perkara kebaikan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, tempoh yang lalu kita telah membincangkan tajuk mas kahwin. Mas kahwin ini ataupun dalam perkara yang wajib yang ditunaikan oleh pihak suami kepada isteri, iaitu mas kahwin ataupun bahasa Arabnya mahar, mahar. Dan di dalam Al-Quran juga menyebutkan mas kahwin ni apa tuan-tuan? As-sadaqu. As-sadaqu. Bab mas kahwin ini hak-hak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum perempuan. Kaum perempuan yang dijadikan sebagai isteri selepas akad nikahnya, Dan di sini tuan-tuan, hikmahnya mas kahwin ini ditetapkan oleh syarak. Dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat martabat kaum perempuan, Bukan senang-senang, Walaupun akad nikah tu sah, selepas ijab dan qabul, tapi hak yang pertama yang perlu diberi kepada kaum perempuan, iaitu sebagai isteri, adalah mas kahwin, Dan sebelum kita melakukan tanggungjawab yang lain, syarat yang pertama yang mesti diberikan oleh setiap para suami adalah mas kahwin. Dan kita mengulang sedikit tuan-tuan tentang mas kahwin ini. Mas kahwin itu apa? As-sadaqu. Kita dah bincangkan, tapi disebabkan beberapa bulan kita dah tinggalkan kuliah ini tuan-tuan, ada eloknya lah saya fikir kita ulang balik lah, supaya kita memahami kembali untuk peringkat. Walaupun sekarang ni tuan-tuan, kalau dulu sebelum PKP ni diperkenalkan, mas kahwin ni dia ada tambah lagi hantaran. Bila hantaran tu ketika akad nikah tu tuan-tuan, kadang-kadang dihantar ketika majlis hari pernikahan itu. Tapi disebabkan PKP ni, majlis akad nikah tu terpaksa dilakukan secara dengan kehadiran yang terhad. Dan baru-baru ini tuan-tuan, majlis akad nikah sama ada di Pejabat Agama Islam Kelang, dan saya ada menyaksikan juga kehadiran banyak pengantin-pengantin baru di Jabatan Agama Islam di Shah Alam tu, ramai yang nak melangsungkan akad nikah. Walau macam mana pun, hak sama ada PKP ke tak PKP ke, buat secara terbuka ke buat secara tertutup ke, besar-besaran ke kecil-kecilan ke, mas kahwin kena diberi kepada isteri yang suami itu nikahi. Mas kahwin ataupun bahasa Arabnya di dalam Al-Quran ini menyebut as-sadaqu, ialah harta yang wajib. Harta yang wajib, bukan harta yang sunat, bukan harta yang harus, tapi harta yang wajib diberikan oleh suami kepada isterinya dengan sebab akad nikah. Dengan sebab akad nikah saja, bukan disebabkan beri saja-saja. Lepas je akad nikah tu, ijab dan qabul tu kata sah nikah tu, kena si suami itu bagi mas kahwin itu kepada isterinya. Ia dinamakan sadaq untuk menunjukkan bahawa lelaki tersebut benar-benar as-sadaqu,
asal daripada kalimah sodaqa. Ya, sodaqa. Ia dinamakan sodaq untuk menunjukkan bahawa lelaki tersebut benar-benar ingin berkahwin. Kesungguhan. Sodaq tu menunjukkan kebenaran betul-betul si lelaki tu nak berkahwin dengan orang itu. Bukan saja-saja, bukan ambil kesempatan, bukan nak membalas dendam, bukannya kahwin kontrak, kan? Bukannya kahwin itu sebab kerana nafsu semata-mata, tetapi benar-benar berkahwin, mengambil pasangan tersebut, ya, untuk dijadikan pasangan hidup, ya, dengan berlandaskan yang telah ditetapkan oleh Islam, yang telah ditetapkan oleh hukum syarak. Kerana apa, tuan-tuan? Daripada kecil sehinggalah dewasa, ya, apabila datangnya syariat Islam ni, tuan-tuan, ya, datangnya syariat Islam ni, Islam benar-benar, ya, mengangkat dan menjaga hak-hak dan martabat kaum perempuan. Berbanding dulu dengan zaman jahiliah dulu, perempuan itu dipergunakan sewenang-wenangnya dengan hawa nafsu mereka, ya. Apabila datangnya syariat Islam, ya, Islam meletakkan harta, meletakkan wanita itu, kaum perempuan itu, sebagai satu martabat yang mulia. Kalau ikut hukum faraid pun, tuan-tuan, walaupun katalah yang kita fahamkan lelaki itu dapat lebih daripada perempuan, tapi kena ingat kaum lelaki, kan? Setiap pembahagian faraid, walaupun perempuan itu dapat satu daripada dua yang dimiliki oleh kaum lelaki, tapi yang dapat dahulu harta faraid itu adalah kaum perempuan. Barulah baki itu dapat kepada kaum lelaki. Kena fikir, kena di situlah menunjukkan Allah Subhanahu wa taala, ya, menunjukkan kaum perempuan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Daripada kecil dia dijaga ibu bapanya sehinggalah dia akil balik, ya, sehinggalah dia akil balik, peringkat remaja dia, sehinggalah dia berkahwin. Sebelum dia berkahwin itu dijaga oleh siapa? Mak ayah dia. Dia nak ke mana-mana sekalipun kena kebenaran mak ayah dia. Dia nak belajar mana jauh sekalipun kebenaran dan redha mak ayah dia. Bila dah berkahwin, pindah tanggungjawab itu kepada suami. Bukannya biar-biar macam tu. Bukannya suka-suka mesra-mesra di awal perkahwinan itu saja. Tapi kena ingat, tanggungjawab mengambil seorang isteri itu terletak di bahu dan tanggungjawab seorang lelaki yang dinamakan suami, untuk melaksanakan, menyambung tanggungjawab dan amanah yang ditetapkan kepada kaum lelaki, kepada bapanya, dan dipindahkan kepada suaminya, ya, selepas bila akad nikah. Jadi bila wujudnya akad nikah itu, tuan-tuan, dikatakan sah akad nikah itu, kena selepas akad nikah ini, minta maaf tuan-tuan, akad nikah itu kena diberi apa? Hak mas kahwin ataupun mahar. Hal berkaitan mas kahwin, ya, hal berkaitan mas kahwin. Hukum mas kahwin, hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib. Kalau kita faham maksud takrifan wajib tu, tuan-tuan, melaksanakan sesuatu perkara itu mendapat pahala, meninggalkan sesuatu perkara itu mendapat dosa. Itulah makna maksud wajib. Bila maksud wajib memberi mas kahwin itu adalah wajib, mahu tidak mahu, tuan-tuan, seorang lelaki yang selepas akad nikahnya
menjadi suami kepada isterinya, wajib memberi mas kahwin. Kalau dahulu tuan-tuan, masa saya akad nikah dulu, mas kahwin RM80. Sekarang ni kalau tak silap saya lah, minta maaf lah kalau saya tersalah, minta diperbetulkan, mas kahwin RM300. Kaum lelaki nak kahwin, mas kahwin berapa? RM300. Hantaran-hantaran tu bincanglah sama-sama antara pihak lelaki dan pihak perempuan. Tapi dalam syariat, dalam syariat sahaja ditetapkan apa? Mas kahwin. Hantaran-hantaran tu saya tak nak sentuh di sini dululah. Nanti kalau saya kata dalam Islam tu tak ada hantaran, nanti ada yang tak setuju. Tapi mengikut kemampuan kita nak berkahwin ni tuan-tuan, sesiapa nak berkahwin pun ikutlah kemampuan dari segi apa yang dia mampu sediakan dalam perkahwinan itu. Hukum mas kahwin itu adalah wajib atas suami sebaik-baik sahaja sempurna akad nikah tu. Dikatakan akad nikah tu apa? Sah. Tuan Kadi tu dah nikahkan selepas ijab dan qabul, dia tanya dua orang saksi tu kan. Sah. Sah tu sebenarnya pada masa itu kena diberi apa? Mas kahwin. Sama ada mas kahwin itu disebut dengan kadar yang tertentu, yang ditetapkan di negeri Selangor RM300, kadar yang tertentu, ataupun tidak semasa akad nikah tersebut. Maknanya tak sebut nilai, mungkin sebut dalam bentuk barang, sebentuk cincin emas, seketul emas, ataupun tak mampu juga dalam bentuk apa? Bentuk senaskah Al-Quran. Ini ada dibincangkan, nanti kita sebut pada pensyariatannya nanti. Jika terdapat pemuafakatan menafikannya atau tidak menyebutnya, persetujuan tersebut batal dan mas kahwin tetap wajib diserahkan. Sama ada nak menafikan ke, nak sembunyi-sembunyikan, mas kahwin jangan tak bagi, kena bagi. Okey, dalil berkenaan dengan mas kahwin ini, iaitu dalil daripada Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihla, ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas kahwin. Mas kahwin. Mas kahwin mereka sebagai pemberian yang wajib. Wa atun nisa, berilah kepada siapa? Perempuan itu. Berikan apa? Sadaqatihin, mas kahwin. Sadaqatihinna nihla, sebagai pemberian yang wajib. Nak menunjukkan kesungguhan kita ni, termasuklah saya ni, kaum lelaki ni, kena bagi mas kahwin itu kepada isteri yang kita nikahi. Peringatan saya tuan-tuan, kalau mungkin ada para suami di sana tu, kawan-kawan kita di sana tu, yang tidak lagi masih berhutang mas kahwin kepada isterinya, yang dulu nilainya RM80 saja, mungkin baru bayar RM20 ataupun tak bayar langsung, bagilah. Itu hak dia. Mungkin dia terlupa, mungkin dia fikir nafkah tu, tu mas kahwin pun. Jangan mudah kita mengambil istilah yang maknanya lain. Kena, belum bagi mas kahwin itu kena bagi. Kena bagi. Dan seterusnya
orang yang diperintahkan untuk memberi mas kahwin ini ialah siapa? Para suami. Ya. Para suami, bukan isteri, suami. Walaupun masa bertunang, masa merisik adalah si isteri merisik, perempuan merisik lelaki, perempuan meminangi lelaki, tapi bila dah akad nikah tuan-tuan, sah akad nikah itu, wahai lelaki, wahai para suami, wahai suami-suami di sana tu, mas kahwin kena bagi kepada isteri. Baik. Begitu juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidhah. Shadaqallahul azim. Surah An-Nisa ayat 24. Bab mas kahwin ni tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, kaum-kaum perempuan nak tahu haknya masing-masing, rujuk kepada surah An-Nisa. Baca dia punya tafsiran, perbahasan dia, tafsiran hikmah-hikmahnya, ya, ada asbabun nuzul dia. Bagus ini untuk pengetahuan kepada kaum perempuan. Supaya apa? Dia tahu hak dia dalam hidup dia. Dia tahu hak dia sebagai isteri. Maksud firman Allah yang saya bacakan tadi, kemudian mana-mana perempuan yang kamu nikmati perempuan dengannya, kemudian mana-mana perempuan yang kamu nikmati percampuran dengannya setelah ia menjadi isteri kamu. Pencampuran tu apa? Pencampuran tu apabila menjadi suami isteri, ya, contohnya berlaku persetubuhan, kan, selepas akad nikah tu, maka berikanlah kepada mereka mas kahwin dengan sempurna sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tetapkan? Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang Maha Agung. Kita tak boleh nak elak-elak. Dunia ni bolehlah lepas sana lepas sini tuan-tuan. Di akhirat nanti sampai tahap mas kahwin pun akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa mas kahwin ni tuan? Saya nak sentuh sikit, saya nak tambah sikit. Tujuannya dengan pemberian mas kahwin itu, dengan nilai kadar tertentu itu, dia dapat menyediakan dirinya dengan apa? Pakaian, kecantikan dia, ya, alat-alat solek dia. Kita ni nak dia cantik, kita ni suami ni nak dia cantik, tapi tak bagi apa-apa. Malah kadang-kadang ada di luar sana tuan-tuan, mas kahwin tak dibagi, nak dia cantik supaya dia layan kita, tetapi kita tak sediakan mas kahwin ni. Untuk macam mana dia nak persiapkan diri dia? Dia nak berbakti kepada kita sebagai, dia nak berbakti dia sebagai isteri kepada kita ni. Jadi kenalah laksanakan tanggungjawab mas kahwin itu. Baik. Hadis, dalil berkenaan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjang hadis ni. Saya bacalah maksud dia, berkenaan yang diwajibkan, sampai tahap satu peringkat Nabi menerangkan kepada seorang lelaki ketika itu, macam mana sekalipun, nilai macam mana sekalipun, untuk menghargai seorang perempuan itu sebagai isteri, kena bagi juga mas kahwin. Yang bermaksud daripada Sahal bin Sa'ad, katanya seorang perempuan menyerahkan dirinya untuk dikahwini oleh Nabi SAW kerana Allah. Seorang perempuan itu teringin nak berkahwin dengan Nabi SAW, tetapi Nabi SAW bersabda, aku tidak berhajat kepada perempuan. Tidak berhajat kepada perempuan itulah.
perempuan itu menawarkan dia teringin nak jadi isteri kepada Nabi. Tetapi Nabi kira menolak dengan cara hormat lah. Lalu seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kawinkanlah aku dengan perempuan itu. Sebab Nabi tak nak berkahwin dengan perempuan itu, maka seorang lelaki itu berkata, kawinlah aku dengan perempuan itu. Sabda baginda, engkau berikanlah perempuan itu sehelai pakaian. Dia menjawab, aku tidak memilikinya. Nak kahwin dengan perempuan itu, tapi persediaan pakaian tak dibagi. Macam mana nak kahwin tu? Nabi pun bersabda lagi, kalau tak ada pakaian, lalu baginda bersabda lagi, engkau berikanlah dia walaupun hanya sebentuk cincin besi. Carilah besi kat mana-mana tu, ataupun spare part mana kan, buat dalam bentuk cincin, walaupun sebentuk cincin besi. Lelaki itu menjawab juga, tak ada juga. Dia menjawab tidak memilikinya juga. Dan baginda bersabda dan bertanya kepada lelaki itu, adakah ayat-ayat Al-Quran yang engkau hafal? Ada tak ayat-ayat Al-Quran yang engkau hafal? Dia menjawab ada. Bahagian-bahagian, maknanya ada yang separuh-separuh dia baca, dia hafal. Macam kita lah, kalau di Malaysia ni tuan-tuan, mungkinlah kalau yang bukan bergelar hafiz tu, hafiz Al-Quran, mungkin kita baca Wadduha, Kuliah ayyuhal kafirun, Ara'aital ladzi, itu maknanya lah. Baginda pun bersabda, aku kahwinkan engkau dengan perempuan itu dengan mengajarkannya ayat-ayat Al-Quran yang engkau hafal. Wahai lelaki, kalau engkau nak kahwin dengan perempuan itu, selepas akad nikah itu, ajarkanlah ayat-ayat Al-Quran itu kepada perempuan itu. Sebagai tujuan apa? Untuk memberikan satu bimbingan dan didikan kepada perempuan itu sebagai isteri. Sekalipun lelaki itu tidak mampu nak menyediakan sehelai pakaian, tak mampu nak menyediakan sebentuk cincin, tapi Nabi kata apa? Ajarkan dengan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang dia hafal. Baik, dalil berkenaan dengan ijma'. Tadi Al-Quran, hadis, kan ni ijma' ulama'. Para ulama' bersepakat mengatakan bahawa mas kahwin adalah wajib tanpa seorang pun menafikan. Kalau ada 4 mazhab ni tuan-tuan, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, semuanya sepakat mas kahwin itu adalah wajib. Tak ada sunat, tak ada harus. Wajib. Dan hikmahnya di sini tuan-tuan, kenapa mas kahwin ini ditetapkan oleh hukum syarak. Mas kahwin disyariatkan untuk menzahirkan keinginan bakal suami yang benar-benar untuk menggaulinya. Kita suka dengan perempuan itu, seorang lelaki suka dengan perempuan itu. Bila dah suka, sediakanlah. Macam kita suka dengan satu-satu barang, contohnya kereta. Tengok kita dapat beli kereta itu tuan-tuan, sebelum ada perjanjian tu, kita dah terfikirkan apa yang kita nak sediakan kereta tu. Kereta yang tak ada sport rim, kita nak adakan sport rim dia. Kereta yang tak ada tinted, kita nak sediakan tinted dia. Kereta yang tak ada radio, kita nak sediakan radio dia. Bila dah ada akad agreement, perjanjian jual beli kereta tu, dah dapat kereta tu, dah macam-macam kita dah standby lah nak bawa kereta tu nak dibuat macam mana. Ada yang boleh terbang lah, ada yang nak macam terbang lah, adalah bentuk-bentuk macam mana sekalipun. Begitulah juga bila seseorang itu mengambil seorang perempuan itu sebagai isteri, untuk menzahirkan bakal suami yang benar-benar untuk menggauli isterinya.
dengan pergaulan yang baik dan membina kehidupan rumah tangga yang mulia. Begitu juga untuk membolehkan bakal pengantin perempuan menyediakan dirinya dengan keperluan perkahwinan sebagai pakaian dan perbelanjaan daripada apa? Mas kahwin itu. Kenalah dibagi oleh suami itu kepada isteri. Kalau tak bagi, macam mana dia nak mempersiapkan diri dia, nak menyerlahkan kecantikan dia kepada suaminya. Dan Islam mewajibkan mas kahwin atas suami sebagai tanda kerelaan. Tanda kerelaannya menjaga kemuliaan perempuan daripada tercemar. Sekiranya pihak perempuan pula mengumpulkan harta sebagai mas kahwin untuk lelaki. Malulah nak kahwin, ajak perempuan itu kahwin, tapi harta dikumpul oleh seorang perempuan. Seolah-olah jatuhlah standard kita ni sebagai lelaki, tuan-tuan, ya. Begitulah perbincangan sedikit yang saya sentuh pada kali ini. Nanti kita akan sambung pada masa yang akan datang berkenaan dengan menyebut mas kahwin semasa akad nikah. Mudah-mudahan perbincangan, perkongsian kita pada hari ini, tuan-tuan, mendapat sedikit manfaat dan pemahaman, dan insya-Allah kita akan sambung pada masa yang akan datang, dan mudah-mudahan kita dipermudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita bertemu kembali dalam majlis ilmu, di surau, di tempat yang kita rasakan terbaik untuk kita dengar majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusan kita. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang itu adalah kelemahan diri saya. Mohon segala kekurangan, dan ingat, jaga diri masing-masing, tuan-tuan, jaga kawalan diri sepanjang tempoh PKP ni, dan kita berdoa kepada Allah semoga kita sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.